Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan buat para guru yang sedia untuk menyertai sesi bengkel aplikasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu pada hari ini. Justru saya selaku salah seorang mudahkan dan melancarkan sesi perkongsian pada hari ini. Selain itu, saya Najwa binti Rosli, ada juga rakan saya Kristina binti Zaharin, Muhammad Haziq bin Abu Shah dan Nazri bin Nazim. Baiklah, pada hari ini kami akan berkongsi berkenaan satu aplikasi yang sangat menarik yang namanya ialah ClassPoint. Baiklah, untuk kita lihat apa sebenarnya ClassPoint ini. ClassPoint sebenarnya merupakan sebuah kuis interaktif yang boleh diubah suai menggunakan PowerPoint, yang mana dalam erti kata lainnya ataupun mudah katanya lah, asas kepada ClassPoint merupakan PowerPoint. Yang mana saya yakin dan percayalah kebanyakan guru-guru mungkin sudah pernah menggunakan PowerPoint ni. Mungkin tak adalah macam hebat-hebat pelik-pelik sangat kita guna, tapi paling kurang kita tahu asasnya. Jadi ClassPoint ini berdasarkan ataupun berlandaskan kepada asas PowerPoint itu sendiri. Disebabkan itu, saya yakin dan percayalah ClassPoint ni sangat sesuai dan sangat boleh kata mudah lah untuk digunakan oleh guru-guru, terutamanya dalam kalangan guru Bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, seterusnya, fitur dalam ClassPoint. Sebab kenapa saya kata ClassPoint ni menarik? Kerana fitur-fitur dalam ClassPoint ini sendiri. Antaranya, ada pen, ada highlighter, ada laser pointer, eraser, whiteboard dan blackboard. Untuk ke-6 elemen yang utama yang saya sebutkan tadi ni, ke-6 ini dapat membantu guru lah untuk bagaimana kita ni nak menulis semasa kita mengajar. Sebab kita ada pen, kita boleh tulis, kita boleh catat, kita boleh bulatkan. Highlighter kan kita boleh tekankan, kita boleh warnakan frasa ataupun ayat yang kita kehendaki. Eraser kita padam lah apa yang kita telah tulis. Laser pointer untuk kita tunjuk dekat murid, oh sekarang kita di sini, sekarang kita di sini dan sebagainya. Begitu juga dengan whiteboard dan blackboard yang dapat memudahkan guru untuk menerangkan sesuatu hal dalam sesi pengajaran lah. Baik, seterusnya, 6 yang seterusnya. 6 aspek seterusnya ialah multiple choice, iaitu soalan aneka pilihan. Kemudian kita ada short answer, soalan jawapan pendek. Kita ada image upload untuk murid memuat naik image jawapan mereka kepada guru. Seterusnya slide drawing untuk menulis dekat slide lah. Word cloud, kita boleh tulis banyak-banyak perkataan dekat situ. Quick poll untuk kita buat poll lah, maksudnya untuk kita dapatkan pendapat ataupun carangan daripada murid. Hari ni maksudnya murid rasa macam mana, senyum ke, sedih ke, ataupun murid rasa jawapan dia A atau B. Kita boleh buat poll lah dekat situ. Jadi ke-6 yang kedua ni pula, yang barisan kedua ni pula adalah berfokus pada bagaimana kita nak buat penilaian ataupun kita nak dapatkan interaksi dua hala tu. Dengan cara ke-6 ni lah kita boleh pilih yang mana kita nak. Seterusnya, 6 yang terakhir. Yang pertama, pick a name. Pick a name ni untuk kita pilih nama murid secara rawak. Jadi menggunakan warna-warna. Jadi contohlah ada 25 orang murid dalam kelas kita. Jadi akan ada 25 warna yang berlainan. Kita hanya pilih warna yang kita nak dan nama murid tu akan keluar. Kalau nak lebih jelas, kejap lagi kami akan tunjuklah videonya, contoh demonstrasinya lah. Baik, seterusnya, save as slide untuk disimpanlah slide pengajaran kita ni untuk kemudian untuk kita semak jawapan murid dan sebagainya. Kemudian slide viewer untuk kita tengok slide lah. Leaderboard. Leaderboard ni menarik sangatnya. Kenapa? Dia macam Kahoot dengan Quizizz lah. Untuk para guru yang pernah guna Kahoot dan Quizizz ataupun Wordwall dan banyak lagi lah aplikasi lain. Leaderboard ni untuk kita tunjuk ranking ataupun kedudukan semasa murid waktu mereka menjawab soalan kan, penilaian kita. Tak kisahlah kita guna multiple choice ke, short answer ke. Jadi akan ada leaderboard. Murid akan semakin, kita kata dia semakin tertarik lah bila leaderboard kan. Seterusnya kita ada Q&A, question and answer. Menggunakan elemen Q&A ni kita boleh dapatkan pada masa sebenar lah. Kita tanya soalan, murid jawab dan sebagainya. Dan yang terakhir, share PDF. Untuk PDF ni saya sangat suka sebenarnya sebab dia tak akan berubah lah. Maksudnya kepada murid lain pun mereka buka, mereka akan dapat paparan yang sama. Sebab dia jadi PDF kan, kita boleh simpan dan share, kongsikan sebagai PDF. Baik, itulah dia 18 fitur menarik dalam ClassPoint. Baiklah, seterusnya ini adalah package yang ditawarkan oleh ClassPoint. Kita dah tahu apa yang menarik kan, sekarang kita nak tengok package dia pula. Baik, ada 3 package yang ditawarkan lah, yang bermula daripada asas yang percuma, yang kedua ialah custom untuk sekolah, yang terakhir ialah pro. Pro ni perlu bayaran lah, iaitu $8.9 US dollar untuk bulanan lah dan dibilkan secara tahunan. Baik, yang pertama
Yang free ni, yang percuma ni, apa yang bestnya tentang yang percuma ni, semestinya lah dia selama-lamanya percuma. Kemudian hanya, namun kelemahan dia ialah hanya boleh 5 soalan je lah per slide. Kemudian 25 murid saja maksimum dalam satu kelas. Tapi walaupun macam tu, cikgu masih boleh akses lagi kepada pelbagai jenis soalan dan kedudukan murid. Kemudian ada slide annotation dan digital whiteboard yang tadi kita boleh tulis-tulis tu kan. Itu apa yang boleh guru akses lah. Kemudian guru-guru perlu untuk ada paling kurang handphonenya ataupun laptopnya Windows 7, 8, 10 dan Office 2013, 2016, 2019 atau 365. Untuk pengguna Mac mungkin tak dapat gunakan lah. Baiklah, seterusnya untuk school ataupun custom pula, apa yang bestnya ia boleh guna, pengguna school custom ni boleh gunakan apa sahaja fitur-fitur yang ada dalam Pro. Dan tambahannya pula ada custom onboarding, custom training dan dedicated support. Maksudnya ada bantuan lah daripada pihak pembina ataupun pembangun kelas point sendirilah, ada bantuan, nasihat dan sebagainya. Seterusnya untuk Pro pula, Pro ni ada bayaran dan apa kelebihannya, dia dapat semua yang basic ada dan unlimited question per PPT. Maksudnya tak ada had soalan tu. Macam tadi kan untuk free kita ada 5 had soalan, untuk Pro ni tak ada had soalan. Menariklah. Seterusnya 200 maksimum student ataupun pelajar dalam satu kelas. Kalau macam percuma ni hanya 25. Kalau untuk Pro ni 200 orang. Macam tak ada had lah kira. Seterusnya export leaderboard SCSV. Ini untuk guru-guru yang mungkin suka untuk letakkan ataupun kongsikan jawapan murid-murid ni dalam bentuk spreadsheet, Excel ke, WPS spreadsheet ke, untuk simpanan kemudian lah. Jadi kita boleh tengok rekod murid, jawapan murid seterusnya pada masa lain-lain lah. Ini kelebihan Pro. Dan yang terakhir premium support lah. Seperti school custom tadi, ada support daripada pihak pembangun dan pembina kelas point sendiri. Jadi itulah dia perbezaan antara package basic, free, school custom dan Pro. Tapi hari ini kami akan ajarkan ataupun kongsikan berkenaan package basic lah ataupun yang percuma. Baiklah, seterusnya itu sahaja berkaitan dengan pengenalan kelas point. Saya akan serahkan kepada Saudara Haziq untuk menerangkan berkenaan demonstrasi penggunaan kelas point. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas-kelas 3 kenanga. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, jadi sekarang ni sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ni, seperti biasa macam kita buat sebelum-sebelum ni, cikgu nak semua pergi dekat ruangan komen, tekan link yang cikgu bagi tu dan masukkan kod kita pada hari ni iaitu 44439. Cantik nombor hari ni. Okay, jadi cikgu tunggu semua orang masuk. Cikgu tengok siapa yang dah masuk, siapa yang belum. Najwa dah masuk. Bagus Najwa. Pantas. Terima kasih cikgu. Okey, lagi-lagi yang lain. Tekan saja link yang cikgu bagi tu. Senang je. Lepas tekan link, isi kod, isi nama kamu. Nama tu tak nilah tak kisahlah panjang ke nak pendek ke, tapi nama yang cikgu kenal lah, jangan nama yang cikgu tak kenal. Okey, bagus Alif. Nanti cikgu bagi bintang. Kita nak belajar apa? Kita nak belajar, tengok skrin. Kata sendi nama. Ya, kata sendi nama. Kata sendi nama. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya dululah, siapa tahu apa itu kata sendi nama? Sebelum tu jangan berebut jawab. Jangan berebut. Okey, cikgu nak pilih. Siapa-siapa yang cikgu pilih ni, cikgu nak dia bagi tahu cikgu apa definisi kata sendi nama yang awak tahu. Okey? Cikgu nak warna apa Cikgu nak warna oren lah. Okey Alif, boleh bagi tahu cikgu tak apa maksud kata sendi nama? Okay, jadi sekarang ni cikgu nak semua orang hasilkan satu peta buih. Tahu tak peta buih macam mana? Peta buih berbentuk buih. Peta buih berbentuk buih lah. Buih. Sebelum ni kita dah pernah buat. Jadi cikgu
Cikgu tahu kamu tahu macam mana nak buat peta buih. Jadi okey, sebelum kamu buat, cikgu tunjuk dulu contoh. Okey, contoh cikgu tunjuk, kemudian kamu hasilkan sendiri. Boleh? Boleh. Okey, jadi sekarang ni cuba tengok. Okey, sekarang fokus. Semua perhatikan skrin. Okey, peta buih berbentuk macam ni. Okey, mesti berbentuk bulatan seakan-akan bentuk buih. Sekejap. Okey. D. Okey, yang kedua. Ke. Okey, bagus. Okey, yang Kepada. ya, kepada. Okey, satu lagi apa? Satu lagi, akhir sekali. Pada. Pada. Betul. Okey, betul. Tahniah semua. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak semua orang buat peta buih masing-masing atas dalam buku Bahasa Melayu 1. Okey, semua orang buat. Lepas tu cikgu nak kamu upload gambar peta buih kamu pada ruangan yang cikgu sediakan. Okey, bagus Najwa. Laju orang pertama yang hantar. Orang Terima kasih, pertama yang Go. hantar. Okey, kemas, bagus. Okey. Okey, ni baru peta buih. Bagus Alif. Jelas. Okey, Terima kasih, maksudnya semua dapat senaraikan 8 kata sendi nama yang dah kita sebutkan tadi. Okey, bagus. Beri ketepukan semua. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak cikgu nak simpan. Okey, cikgu nak simpan hasil kerja kamu ni, nanti cikgu boleh tengok balik kan. Macam ni. Okey, bagus. Okey, kita dah pun cikgu terangkan tadi fungsi-fungsi bagi setiap kata sendi nama yang kita belajar hari ini. Okey, sekarang ni cikgu nak uji. Okey, cikgu nak uji kemahiran kamu menguasai ataupun tidak kata sendi nama yang dah pun kita belajar. Jadi, sekarang ni cikgu nak kamu padankan fungsi kata sendi nama dengan kata sendi nama yang betul. Okey, jadi semua boleh conteng dekat kamu punya class point tu. Cuba padankan. Okey, cikgu tunggu jawapan masing-masing. Okey, bagus Kristina. Orang pertama yang hantar. Bagus. Okey, jom kita semak sama-sama. Alif dah siap belum? Dah, cikgu. Okey, dah. Alif pun dah siap. Okey, jom kita semak jawapan. Okey, jadi jom kita semak satu-satu. Menunjukkan tujuan dan urutan. Okey, jadi jom kita teruskan aktiviti kita yang ketiga, iaitu kita nak isi tempat kosong dengan pilihan kata sendi nama yang tepat. Okey, jadi jom tengok soalan. Okey, seorang bacakan. Cikgu nak sekejap cikgu petik nama. Okey, cikgu nak Alif. Okey, bacakan soalan Alif. Okey, cikgu. Zizi Faniska berasal kosong Miri Sarawak. Ya, okey, jadi cikgu nak semua jawab. Okey, apa jawapan dia? A daripada, B pada, C dari dan D untuk. Jadi cikgu nak kamu pilih jawapan yang tepat. Pilih satu sahaja. Okey. Seorang dah jawab dah? Lagi? Seorang lagi, Kristina? Okey, seorang jawab A, seorang jawab C, kan? Cikgu boleh nampak kamu jawab apa. Seorang jawab A, Alif jawab A, Kristina jawab C. Jadi kita tengok siapa yang betul. Okey, soalan dia tadi ialah Zizi Faniska berasal Tut Miri Sarawak. Jawapannya ialah daripada ke dari? Dari. Saya silap cikgu, maaf. Dari. Dari. Sepatutnya jawapannya ialah
Dari. Kenapa dari? Sebab Tahu. tempat. Ya, betul Menunjukkan Christina. Sebab dari. Tempat. Ya, fungsi kata sendi nama dari menunjukkan sesuatu tempat. Okey, bagus. Okey, jadi jom kita nak uji minda kita lagi. Okey, jadi sekarang ni kita nak membina ayat kata sendi nama berpandukan gambar yang diberi. Gambar apa tu? Jeng jeng jeng. Gambar ini menunjukkan seorang lelaki yang lebih besar berbanding seorang lagi lelaki yang menerima hadiah. Okey. Dan kata sendi nama yang cikgu berikan ialah daripada. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu bina sebuah ayat menggunakan kata sendi nama daripada berpandukan ayat, berpandukan gambar yang cikgu bagi. Okey, cikgu tunggu semua. Bina satu ayat sahaja. Okey, Alif dah jawab. Tanya Alif. Dia dah laju dah. Christina pun dah jawab. Bagus. Okey, jadi sekarang kita nak semak satu persatu ayat, betul ke tidak. Okey. Yang pertama daripada Alif. Ali menerima sekotak hadiah daripada abangnya. Jadi kata sendi nama yang telah pun kamu gunakan ialah apa, Alif? Daripada. Ya, betul, daripada. Jadi struktur ayat ini betul dan gramatis. Bagus, Alif. Berikan tepukan. Okey, jadi sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Cikgu sangat gembira dan cikgu sangat teruja dengan kamu semua kerana dapat bagi kerjasama, dapat bagi perhatian sepanjang kelas kita berlangsung selama 1 jam. Okey, jadi sekarang ni sebelum kita berakhir, sabar dulu. Sebelum kita ambil gambar apa semua. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak kamu bagi satu perkataan. Kamu ungkapkan satu perkataan yang menunjukkan perasaan kamu setelah kamu belajar pada hari ini. Apa perasaan kamu? Satu je cikgu nak. Okey, silakan. Oh, bahagia. Siapa jawab bahagia ni? Alif jawab bahagia. Okey, Sina jawab seronok. Okey, bagus. Alhamdulillah. Jadi cikgu terima maklum balas yang positif dari kamu semua. Cikgu harap kamu semua dapat kekalkan kecemerlangan dan komitmen kamu dalam kelas akan datang. Jadi sampai sini saja kelas kita. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, jadi begitulah demonstrasi pengajaran dengan penggunaan aplikasi ClassPoint yang telah pun kami laksanakan sebelum inilah. Jadi macam tu bentuk pengajarannya dan saya yakin apabila kita menggunakan ClassPoint ini sebenarnya dapat memberikan suasana yang interaktif. Kita boleh menerima maklum balas daripada kedua-dua belah pihak dengan lebih seronok dan mudah. Okey, jadi sekarang ni saya akan mempersilakan rakan saya iaitu saudari Christina akan menunjukkan manual bagaimana untuk menggunakan ataupun bagaimana untuk kita memuat turun ClassPoint ini. Okey, dipersilakan Christina. Okey, terima kasih kepada saudara Haziq. Baiklah, saya akan terangkan manual penggunaan ClassPoint. Untuk aplikasi ClassPoint ni, cikgu perlu buat turun aplikasi ini dan pasangnya ke dalam laptop cikgu. Okay, cikgu tak boleh nak buka ClassPoint ni dekat laman web atau apa-apa, tapi cikgu kena buat turun dahulu aplikasi tersebut. Okay, jadi saya akan terangkan cara atau manual penggunaan ClassPoint ni, cara untuk buat turun ClassPoint ni. Baiklah, yang pertama, seperti yang rakan-rakan saya terangkan tadi tu, ClassPoint ni, aplikasi ClassPoint ni merupakan satu aplikasi yang kita gabungkan dengan PowerPoint untuk membuat satu bahan pembelajaran itu. Jadi ada 3 langkah yang saya akan terangkan pada hari ini. Okay, saya akan mulakan sebelum tu. ClassPoint ini juga ada package-package yang diberikan, yang diberikan seperti mana yang rakan saya terangkan tadi. Okay, untuk ClassPoint ini kami gunakan ClassPoint yang percuma, yang package percuma. Okay, jadi untuk membuat turun aplikasi ini, langkah pertamanya ialah pertama cikgu perlu
tekan atau cari pada Google, tekan classpoint.io ataupun cikgu boleh tengok link yang kami beri ini. Okay, bila dah tekan link ini atau cikgu type dekat Google classpoint.io, okay, cikgu akan nampak satu paparan ni, paparan interaktif quiz in PowerPoint. Okay, cikgu perlu tekan pada free download ni. Ada butang free download ni, cikgu perlu tekan. Tapi sebelum tu, untuk menggunakan aplikasi ClassPoint ini, cikgu perlu ada sistem atau window komputer riba seperti Windows 7, 8 dan 10. Dan cikgu perlu ada Microsoft Office 2013, 2016, 2019 dan 365. Okay. Untuk Windows dan Microsoft Office ini saja yang boleh support aplikasi ClassPoint ini. Okay, bila cikgu ada sistem tersebut, cikgu boleh tekan pada butang free download tersebut. Okay, bila dah tekan butang free download tu, okay, cikgu perlu isi maklumat cikgu, iaitu isi nama, email dan organisasi. Okay, bila dah isi, cikgu boleh tekan pada butang download now. Okay, dan aplikasi tersebut akan secara automatik dimuat turun dalam komputer riba cikgu. Okay, bila dah dimuat turun, okay, cikgu perlu tekan pada terima terma dan syarat dan tekan pada butang install tersebut untuk muat turun dalam komputer riba. Okay, bila dah dimuat turun, cikgu boleh tekan pada butang next dan finish untuk selesaikan proses muat turun tersebut. Okay, bila dah selesai, cikgu boleh nampak paparan open PowerPoint tersebut. Bila dah ada button open PowerPoint ni, maksudnya aplikasi ClassPoint ini telah berjaya dimuat turun dan dipasang dalam komputer riba cikgu. Okay, bila dah tekan open PowerPoint, untuk langkah kedua ni, okay, pada PowerPoint yang telah dibuka tu, ada satu tab baharu kat bahagian atas tu. Tab tersebut nama dia No ClassPoint. Okay, ada tab baharu kat situ. Okay, cikgu boleh tekan pada tab baharu itu dan ada button sign up dekat atas sebelah kiri tersebut. Jadi cikgu perlu sign up dahulu, masukkan maklumat yang diperlukan seperti nama, organisasi dan sebagainya, dan tekan pada sign up, butang sign up tersebut. Okay, bila dah tekan untuk langkah ketiga tu, bila selesai sign up tu, akan ada keluar fitur-fitur yang diberikan. Seperti ada atas tu ada fitur pen, lepas tu ada 5 fitur soalan atau quiz yang diberikan dan sebagainya. Cikgu boleh tengok kat situ ada banyak kemudahan yang diberikan dalam aplikasi ClassPoint tersebut. Okey, jadi itu sahaja untuk manual penggunaan ini. Saya teruskan kepada cara penggunaan aplikasi ClassPoint tersebut. Jadi saya menjemput saudara Haziq untuk memberi penerangan terhadap cara penggunaan ClassPoint. Dipersilakan. Untuk cikgu download. Okey, jadi lepas cikgu download, kita nak tengok macam mana kita nak mengaplikasikan ClassPoint tersebut dalam PowerPoint kita. Jadi kaedah dia macam ni. Okey, tapi kali ni saya tunjukkan beberapa sahaja. Saya tak tunjukkan semua fitur lah. Saya tunjukkan 3 sahaja. Jadi yang pertama tadi, kalau cikgu perasan dalam video yang telah pun saya tunjukkan tadi, ada salah satu fiturnya ialah upload image. Jadi macam mana tu kita nak buat kan? Caranya ialah macam ni. Okay. Kalau cikgu perasan, lepas cikgu dah download dan juga install aplikasi ClassPoint tadi dalam PowerPoint cikgu, dekat bahagian atas ni, dekat bahagian file, home, insert semua ni, dekat hujung dia kalau cikgu perasan ada No ClassPoint. Okay, cikgu klik dekat sini. Dekat sini lah fitur-fitur yang tadi tu, yang macam saudari Wawa terangkan tadi. Inilah fitur-fiturnya. Dan sekarang ni kita nak buat image upload punya fitur. Jadi macam mana? Caranya cikgu hanya tekan saja pada image upload. Okay, cikgu tekan dan dia akan keluar secara automatik dekat sini.
Apabila keluar dekat sini, cikgu boleh letak dia dekat mana-mana. Ini adalah button untuk kita menekan ketika kita presentation nanti. Jadi benda ni bebas, cikgu nak letak kat mana-mana pun boleh, nak besarkan pun boleh, tak ada masalah. Ikut cikgu lah, ikut kesesuaian cikgu. Macam saya nak kecil-kecil saja, jadi saya buat kecil dan saya letak kat hujung sini supaya mudah untuk saya tekan nanti. Okay, jadi lepas letak button ni, dekat sebelah tepi ni akan keluar yang interaktif quiz. Ini setting-setting ataupun tetapan-tetapan yang boleh kita buat. Antara tetapan yang ada ialah start question with slide, minimize result window. Start question with slide ni kalau kita buka slide, dia terus buat soalan. Tapi kita tak nak auto, kita tekan sendiri. Jadi kita tak payah tekan right lah. Okay, seterusnya minimize result window after question starts. Yang ini kalau kita nak tengok view respon kita. Jadi kalau kita tak nak tengok tak apalah. Sebab kita nak tengok jawapan budak kan, jawapan murid-murid kan. Okey, seterusnya close submission after berapa minit. Ini tetapan bila mana kita minta murid untuk upload, berapa minit kita perlukan masa ataupun berapa minit kita nak murid tu jawab. Jadi kalau macam saya tak letaklah timer ni. So saya tak tick right lah. Jadi macam tu. Simple saja. Jadi lepas saja cikgu dah letak button ni, cikgu boleh gunakan macam biasa. Okey, nanti waktu presentation ataupun waktu pembentangan semasa pengajaran, cikgu hanya tekan saja button yang telah pun cikgu tetapkan tadi. Begitu. Dan apabila kita tekan, dia akan keluar paparan sebegini. Ini menunjukkan bahawa di paparan murid-murid pun mereka dah boleh sedia untuk menjawab, sedia untuk mengambil gambar sebab dia perlukan murid untuk mengupload ataupun memuat naik gambar kan. Jadi ini adalah paparan apabila kita menanti jawapan daripada murid. Okey. Baiklah. Itu fitur yang pertama iaitu image upload. Seterusnya saya akan terangkan fitur yang kedua pula iaitu fitur short answer. Okey. Selalunya soalan-soalan untuk short answer ni kebiasaannya saya gunakan soalan seperti menghendaki murid untuk menulis beberapa patah perkataan. Contohnya kita nak minta dia buat ayat ke, bina ayat ke ataupun memberi beberapa frasa ke. Jadi macam saya buat tadi, saya minta murid untuk bina ayat kata sendi nama berpandukan gambar yang diberi. Jadi saya bagi satu gambar. Okey, jadi sekarang ni saya nak semua murid menjawab dengan cara mereka menaip sendiri jawapan mereka. Jadi macam mana? Pada masa inilah saya gunakan fitur short answer. Macam mana cara kita nak setting ataupun tetapkan fitur ini? Macam tadi juga, macam image upload juga, hanya tekan pada short answer dan secara automatiknya akan keluar button short answer tersebut. Seperti image upload, kita juga boleh setting besar ataupun kecil dan kita boleh juga letak di mana-mana yang kita suka. Jadi macam saya letak kat hujung lah, mudah untuk saya kesan sewaktu pembentangan bermula. Jadi macam tadi juga kita akan ada keluar interaktif, akan keluar setting ataupun tetapan di sebelah kanan. Jadi kita boleh setting lah. Tapi kebiasaannya saya tak setting pun sebab saya lebih memudahkan saya sebenarnya tanpa kita menetapkan masa dan lain-lain yang ada dekat sini lah. Jadi kalau nak abaikan pun boleh, tak ada masalah. Jadi penggunaan dia masih sama apabila kita full screen ataupun mula slide showkan dia. Kita hanya tekankan button ini dan akan keluarlah paparan macam tadi juga. Paparan ini menunjukkan kita sedang menunggu jawapan-jawapan daripada murid. Okey. Itu untuk short answer. Dan yang ketiga, yang terakhir. Okey, yang ini yang best. Best sebab dia menarik sikit fitur dia. Okey. Jadi macam mana kita settingkan word cloud ini? Okey, macam ni caranya. Okey. Hanya pergi dekat bahagian atas ini, cikgu perhatikan perkataan ataupun fitur word cloud. Cikgu klikkan ia. Okey, yang ni saya dah klik, jadi dia dah keluar siap-siap lah. Okey, jadi dia akan keluar satu button. Macam tadi juga kita boleh setting besar atau kecil, dan kita boleh letak dia dekat mana-mana. Dan cara untuk kita guna ialah nanti sewaktu kita menunjukkan paparan pembentangan, kita hanya klik saja pada button tersebut dan akan keluar satu paparan menunjukkan kita menanti ataupun menunggu jawapan daripada murid-murid. Jadi apa beza word cloud dengan
short answer. Macam saya cakap tadi, untuk fitur short answer, kita boleh minta murid menulis dalam bentuk ayat ataupun beberapa patah perkataan. Untuk word cloud hanya limit ataupun hanya terhad kepada 2 hingga 3 patah perkataan sahaja. Dan word cloud ini juga murid boleh menghantarnya 2 kali. 2 kali. Macam short answer sekali sahaja, tapi word cloud 2 kali. Dia ada double 2 kali lah murid boleh menjawab ataupun menulis menaip pada fitur ini. Jadi itu sahaja daripada saya, penerangan berkaitan bagaimana untuk kita menggunakan fitur-fitur ini dalam aplikasi PowerPoint. Sangat mudah dan impak dia pun sangat berimpak tinggi dan menarik murid untuk belajar hanya menggunakan PowerPoint tapi dengan cara yang luar biasa. Jadi itu sahaja daripada kami berempat. Sekian. Sebelum tu apa yang kurang itu datang daripada kami dan apa yang lebih itu mungkin datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada cikgu-cikgu yang sudi mendengar sampai habis dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.